pada hari ini kita akan belajar tentang injap-injap di dalam jantung manusia dan kita akan mengetahui bagaimana terhasilnya bunyi lub-dub semasa jantung kita berdetak. Jika anda ambil stetoskop dan cuba mendengar jantung anda berdegup, anda akan dengar sesuatu yang sangat menarik. Dan bunyi itu selalunya ditafsirkan sebagai bunyi lub-dub, lub-dub, lub-dub. Dan bunyi ini berterusan, berulang-ulang, lub-dub, lub-dub, lub-dub. Dan untuk mengenal pasti dari mana bunyi ini datang, cikgu akan tunjukkan melalui diagram ini. Dan untuk menerangkan dengan lebih baik, kita akan melihat terutamanya kepada bahagian injap-injap yang ada dalam ruang-ruang jantung. Mari kita mula dengan melabel bahagian-bahagian jantung dahulu. Okey, di bahagian atas kali ini kita ada atrium kanan, tempat di mana darah masuk. Darah itu akan pergi ke ventrikel kanan, di bawah atrium kanan. Darah kemudiannya dari ventrikel kanan ia akan dihantar ke paru-paru. Kemudian dia akan masuk balik dalam jantung melalui atrium sebelah kiri dan seterusnya ke ventrikel kiri. Jadi inilah ruang-ruang yang terdapat dalam jantung kita. Okey, baik. Semasa cikgu terangkan perkara ini, lihat betul-betul pada bahagian injap. Ya, bahagian injap semasa pengaliran darah berlaku. Baik, kita mula ketika darah masuk dari atrium kanan ke ventrikel sebelah kanan. Pada masa darah mengalir dari atrium sebelah kanan ke ventrikel sebelah kanan, darah juga mengalir dari sebelah atrium kiri ke ventrikel kiri. Mesti anda tertanya-tanya, macam mana boleh berlaku macam tu? Iya ke cikgu? Bagaimana ia boleh berlaku serentak pada masa yang sama? Yang ini kamu kena ingat. Darah sentiasa konsisten akan masuk dan keluar dari jantung pada masa yang sama. Maknanya akan sentiasa ada pengaliran di kedua-dua belah bahagian kanan dan belah kiri. Jadi sebenarnya pada masa yang sama anda dapat lihat bahawa kedua-dua ventrikel kanan dan ventrikel kiri dan juga atrium kanan dan atrium kiri ini diisi dengan darah yang penuh, ya, pada satu-satu ketika. That's mean kedua-duanya penuh dengan darah pada waktu yang sama, serentak. Untuk membolehkan darah memenuhi ventrikel, injap yang terdapat pada kedua-dua kiri dan kanan tu mesti terbuka. Okey? Injap tu mesti terbuka. Okey, faham tak ni? Nanti cikgu tunjuk. Okey, mari kita labelkan dahulu ya bahagian-bahagian injap tu. Okey, ini bahagian injap yang kita panggil injap tricuspid. Cikgu labelkan sebagai T. Okey, yang ke atas ni, sebelah sini kita panggil injap sabit. Kalau orang putih dia panggil injap pulmonary. Kita dalam buku sukatan kita panggil injap sabit. Okey, yang ini cikgu labelkan huruf P. Baik, yang kat sebelah kiri ni pula kita ada injap, nama dia injap bicuspid. Yang memisahkan antara atrium sebelah kiri dengan ventrikel sebelah kiri. Okey, dari ventrikel kiri ni ke aorta ni kita ada satu injap, nama dia injap sabit. Orang putih panggil aortic valve. Tapi kita panggil injap sabit juga. Okey. Yang ini cikgu labelkan sebagai A. Okey, sekarang ni anda lihat darah penuh berada di bahagian ventrikel pada kedua-dua belah. Kenapa? Sebab injap tricuspid dan bicuspid terbuka serentak. Okey, kamu kena faham dahulu kenapa ada injap-injap ni. Kenapa ada banyak sangat injap dalam jantung? Injap-injap ni sebenarnya untuk mengelakkan darah tu mengalir berbalik. Dia tak mau darah tu
ghostan ataupun berbalik pengalirannya. Pengalirannya mesti sahala, one way je. Macam kita lalu dekat Lebuh Raya Plus tu. Kan? Mana boleh kona-kona. Straight je. Sampailah ke tol. Jadi pada lakaran cikgu ni, kamu dapat lihat ya, bahagian hitam tu menandakan pengaliran darah yang salah. Yang berbalik semula. Kamu kena ingat, darah yang mengalir masuk ke jantung, peredarannya lebih perlahan berbanding dengan darah yang keluar dari jantung. Jadi kalau andai kata berlaku pengaliran darah yang salah ni, dia berbalik semula, injap akan tertutup. Ia tak akan benarkan darah berbalik semula. Jadi dalam gambar ni sekarang anda dapat lihat bahawa ketika injap trikospid dan bikuspid terbuka, injap sabit tertutup. Di kedua-dua belah bahagian. Nampak tak? Ya. Jadi apa yang berlaku selepas ni? Bukankah kedua-dua ventrikel kita penuh dengan darah sekarang ni? Baik, bayangkan sekarang ni ventrikel ni penuh dengan darah dan dia sekarang ni mengecut. Dia mengecut, bermakna dia memberi tekanan tinggi kepada darah dalam ventrikel, kedua-dua belah ventrikel ni. Jadi darah akan memecut masuk laju kepada kedua-dua bahagian injap sabit ni. Okey. Jadi kedua-dua injap sabit di sebelah kanan dan kiri jantung ni akan terbuka. Pada masa yang sama, bahagian injap trikospid dan bikuspid dia akan tertutup. Sebab tak nak bagi darah ghostan balik, mengalir berbalik, ya. Jadi dia akan pergi satu hala. Satu pergi ke paru-paru, satu lagi akan pergi ke aorta. Jadi semasa tekanan ventrikel ni sangat tinggi, terutama sebelah kiri lah, sebab ventrikel kiri dia lebih tebal. Ia akan memberikan sedikit tekanan kepada bahagian injap trikospid dan bikuspid. Ya. Jadi akan berlaku penutupan injap bikuspid dan trikospid pada waktu itu. Kedua-duanya akan tertutup serentak. Dengan cara itu, darah akan mengalir sehala sahaja kepada injap-injap sabit yang berada di kedua-dua bahagian belah jantung. Jadi pada asasnya, pengaliran darah berbalik tidak dibenarkan sebab injap dia akan sentiasa tertutup jika ada berlaku pengaliran berbalik. Jadi bila injap ini tertutup, contohnya lah injap bikuspid dengan trikospid ni, dia tertutup serentak. Dia akan menimbulkan satu bunyi. Jadi, bila T dengan B ini tertutup, dia akan menyebabkan bunyi yang kita dengar sebagai loop. Loop. Ini dikira sebagai bunyi jantung yang pertama. Yang pertama. Okey? Okey, dengar betul-betul. Pada masa yang sama, anda dengar bunyi loop tadi tu, injap trikospid dan bikuspid terbuka kan? Pada masa yang sama juga, injap sabit di kedua-dua belah ni akan terbuka. Bunyi kedua yang anda dengar iaitu bunyi dap. Bunyi dap tu ialah apabila bahagian injap sabit tertutup. Okey, bahagian injap sabit kedua-dua belah ni tertutup. Okey, jadi ini bermakna kalau injap sabit ni tertutup, kedua-dua injap lagi yang lain tu iaitu trikospid dan bikuspid dia akan terbuka. Jadi bunyi yang anda dengar dari jantung itu iaitu lap dap lap dap. Ia adalah bunyi ritma yang berterusan. Ya. Dia berlaku secara berterusan dan melibatkan penutupan dan pembukaan injap-injap ini seperti mana yang cikgu dah terangkan. Jadi kalau kita lakarkan dalam satu timeline ataupun garis masa between antara kedua-dua lap dan dap, bunyi lap dan dap ni, jom kita plotkan. S1 mewakili bunyi jantung kali pertama, S2 mewakili bunyi jantung yang kali kedua. Jadi bila kita lukiskan, ini ialah bahagian yang dinamakan sebagai sistole.
Okey. Semasa sistol ini, injap sabit sebelah kanan dan kiri akan terbuka. Injap tricuspid dan bicuspid pula akan tertutup. Itu yang menyebabkan bunyi loop. Maka darah akan dihantar ke seluruh badan. Berikut ialah bunyi yang terhasil ketika diastol. Diastol ialah pada keadaan di mana injap sabit sebelah kanan dan sebelah kiri tertutup. Yang terbuka ialah injap tricuspid dan juga injap bicuspid. Dan pada waktu ini darah dihantar ke paru-paru. Jadi begitulah kisahnya bagaimana kita dapat mendengar jantung kita berbunyi lup-dup ketika ia berdegup. Baiklah, sehingga bertemu di lain rancangan. Jangan jemu belajar sains ya.